أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحباء الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. في هذه الحلقة سنواصل درسنا إلى أنواع خبر إن. Baik murid-murid yang dikasihi sekalian, pada kali ini kita akan menyambung pelajaran kita dengan tajuk jenis-jenis khabar inna. Baik, sebelum ini kamu telah mempelajari tentang tajuk khabar inna. Tajuk khabar inna di mana tugas inna adalah tansabul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Ya, di mana kita ketahui khabar inna adalah marfu'. Maka hari ini kita sambung pelajaran kita dengan tajuk anwa'u khabar inna. Jenis-jenis khabar inna. Baik, jenis-jenis khabar inna ada 3 jenis, iaitu yang pertama khabar mufrad. Namanya khabar mufrad. Yang kedua adalah khabar jumlah. Khabar jumlah. Khabar jumlah ada 2, iaitu khabar jumlah ismiyah dan khabar jumlah fa'liyah. Jenis khabar yang ketiga ialah khabar syibhu jumlah. Khabar syibhu jumlah iaitu yang pertama dia terdiri dari al-jar wal majrur, jar dan majrur, dan yang kedua az-zarfu, zaraf. Baik, kemudian kita akan teruskan dengan anwa'u khabari inna yang pertama. Jenis-jenis khabar inna yang pertama iaitu khabar mufrad. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan khabar mufrad? Iaitu khabar yang terdiri dari satu kalimah sahaja ataupun satu perkataan. Sama ada perkataan itu mufrad, musanna ataupun jamak yang memberi makna 1, 2 ataupun lebih. Okay, kita lihat contoh dia yang pertama. Inna taliba mujtahidun. Inna adalah huruf nasikh. Taliba adalah isim inna. Mujtahidun adalah khabar kepada inna. Tapi kita nak lihat kepada jenis khabar inna di sini ialah kalimah mujtahidun. Kalimah mujtahidun adalah khabar inna. Tapi khabar inna ini terdiri dari satu kalimah sahaja, iaitu satu perkataan. Sama ada perkataan itu menunjukkan maknanya satu. Sesungguhnya pelajar itu bersungguh-sungguh. Menunjukkan pada satu, seorang. Maka dia dinamakan mufrad. Ini namanya khabar mufrad. Contoh yang kedua, inna talibaini mujtahidani. Sesungguhnya 2 orang pelajar itu bersungguh-sungguh. Okey. Khabarnya di sini ialah mujtahidani. Mujtahidani. Okey. Yang walaupun dia memberi makna untuk 2 orang pelajar, tetapi dia hanya ada satu kalimah sahaja di sini, iaitu mujtahidani. Maka nama dia adalah khabar mufrad. Contoh yang ketiga, innat tullaba mujtahiduna. Innat tullaba mujtahiduna. Khabar dia adalah mujtahiduna. Kalimah mujtahiduna. Di mana makna mujtahiduna ialah sesungguhnya pelajar-pelajar itu bersungguh-sungguh. Merupakan kalimah jamak. Tetapi dia terdiri hanya dari satu kalimah sahaja. Maka namanya adalah khabar mufrad. Okay, kemudian kita pergi kepada jenis khabar yang kedua, iaitu khabar jumlah. Okay, khabar jumlah ada 2. Yang pertama ismiyah dan kedua fa'liyah. Okay, apakah dia khabar jumlah ismiyah? Khabar jumlah ismiyah yang dimulai dengan isim dan dhamir. Okay, selepas isim tu ada dhamir ataupun dalam
Isim tu ada berserta dengannya dhamir. Yang kedua, khabar jumlah fi'liyah iaitu khabar yang dimulai dengan fi'il. Khabar yang dimulai dengan fi'il. Kalau jumlah ismiyah ialah khabar yang dimulai dengan isim, maka khabar fi'liyah ialah khabar yang dimulai dengan fi'il. Kita lihat contoh dia. Inna Ahmada abuhu muallimun. Sesungguhnya Ahmad bapanya seorang guru. Okay. Inna tadi adalah huruf nasikh. Ahmad adalah isim inna. Abuhu muallimun adalah khabar kepada inna. Tapi kita nak lihat jenis khabar di sini ialah khabar jumlah ismiyah. Kenapa dinamakan jumlah ismiyah? Kerana perkataan ataupun kalimah abuhu di sini adalah isim. Ya, abu ni adalah isim, kemudian selepas isim ini ada dhamir iaitu hu. Okey, maka jenis khabar ini adalah khabar jumlah ismiyah. Itu khabar yang dimulai dengan isim iaitu kalimah abu. Contoh yang kedua, inna taliba yashrabu al-laban. Sesungguhnya pelajar itu sedang minum susu. Inna adalah huruf nasikh, at-taliba adalah isim kepada inna, yashrabu al-labana adalah khabar inna. Jenis khabar inna di sini ialah khabar jumlah fi'liyah. Kenapa nama dia jumlah fi'liyah? Kerana khabar ini dimulai dengan fi'il, iaitu kalimah yashrabu. Yashrabu adalah fi'il mudhari'. Maka namanya adalah khabar jumlah fi'liyah. Baik, kemudian kita teruskan dengan anwa' khabar inna yang ketiga, iaitu khabar syibhu jumlah. Apakah maksud syibhu jumlah? Maksudnya ialah yang menyerupai jumlah. Okey. Khabar syibhu jumlah ada dua. Yang pertama, dia terdiri dari al-jar wal majrur. Okey. Khabar ini dimulai dengan huruf jar. Ya, seperti yang kita tahu, huruf jar ialah min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba, al-kaf dan al-lam. Yang kedua ialah az-zarfu, zaraf. Zaraf ni pula ada dua. Yang pertama zarful zaman iaitu keterangan waktu. Dan yang kedua zarful makan, keterangan tempat. Zarful zaman contohnya lailan, malam, naharan, siang, sabahan, pagi, masaan, petang, yauma, hari, syahra, bulan, sanah, tahun, qabla, sebelum, ba'da, selepas. Zarful makan, zarf makan, contohnya wara'a di belakang, wasata di tengah, fawqa di atas, dakhila di dalam, amama di hadapan, janiba di sebelah, tahta di bawah, kharija di luar. Ada lagi contoh-contoh dia yang lain, tapi antaranya inilah dia, zaraf zaman dan zaraf makan. Kemudian kita lihat kepada contoh dia yang pertama, inna taliba fil madrasati. Sesungguhnya pelajar itu di sekolah. Inna adalah huruf nasikh, at-taliba adalah isim inna, fil madrasah adalah khabar kepada inna. Kemudian kita nak tengok khabar ini jenis dia khabar apa. Maka di sini dia dimulai dengan khabar dengan huruf jar, iaitu fi. Selepas dia adalah majrur. Maka nama khabar ini adalah khabar syibhu jumlah. Kerana dia dimulai dengan jar. Contoh yang kedua, inna taliba amamal madrasati. Sesungguhnya pelajar itu di hadapan sekolah. Inna adalah huruf nasikh, at-taliba isim kepada inna, amamal madrasah adalah khabar kepada inna. Kemudian kita nak lihat jenis khabar di sini adalah khabar syibhu jumlah. Kenapa nama dia syibhu jumlah? Kerana dia
khabar ini dia dimulai dengan zaraf, iaitu zaraf makan. Amama ni adalah zaraf makan. Maka namanya adalah khabar syibhu jumlah. Contoh yang ketiga, innal imtihana yaumal isnaini. Sesungguhnya imtihan ataupun peperiksaan hari Isnin. Inna adalah huruf nasikh, al-imtihan isim kepada inna, yaumal isnain adalah khabar kepada inna. Kemudian kita nak lihat jenis khabar di sini ialah khabar syibhu jumlah. Kenapa dia dinamakan khabar syibhu jumlah? Kerana khabar ini dia dimulakan dengan zaraf zaman, iaitu yauma. Yauma ni adalah zaraf zaman. Maka nama dia adalah khabar syibhu jumlah. Baik, alhamdulillah kamu telah selesai mengetahui tentang jenis-jenis khabar, anwa' khabar inna. Kemudian kita teruskan dengan at-tadribat latihan. Soalannya adalah ayyin khabari inna fi kulli jumlatin mimma ya'ti wa dhkur naw'ahi. Tentukan khabar inna dalam setiap ayat berikut dan sebutkan jenisnya. Baik, as-soalul awal, soalan yang pertama, inna taliba yudzakiru durusahu. Mana dia punya khabar inna dia? Inna ni huruf nasikh, at-taliba isim inna, maka khabar dia adalah yudzakiru durusahu. Yudzakiru durusahu. Jenis dia adalah jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Kerana khabar ini dimulai dengan fi'il. Yudzakiru ni adalah fi'il, fi'il mudhari'. Maka dia adalah jumlah fi'liyah. As-soalul tsani, soalan yang kedua, innal muallima fil maktabah. Mana khabar inna dia? Inna ni huruf nasih, al-muallima isim inna, maka khabar dia fil maktabati. Khabar dia adalah fil maktabah. Jenis dia syibhu jumlah. Kenapa syibhu jumlah? Kerana dia dimulai dengan huruf jar. Fi ni adalah huruf jar, selepas dia ni majrur. Maka nama dia syibhu jumlah. As-soalul tsalis, inna talibaini mu'adzibani. Mana khabar inna dia? Inna ni huruf nasikh, at-talibaini isim inna, maka khabar inna ialah muhadzibani. Jenis dia adalah mufrad. Kenapa mufrad? Kerana dia hanya satu kalimah saja. Terdapat satu kalimah. Yang lain ni ada dua kalimah. Khabar mufrad ni ada satu kalimah saja, iaitu muhadzibani. As-soalul rabi', soalan yang keempat, inna taliba khalfal bab. Inna adalah huruf nasikh, at-taliba isim inna, maka khabar inna ialah khalfal babi. Apakah jenis dia? Jenis dia ialah syibhu jumlah. Kenapa syibhu jumlah? Kerana dia dimulai dengan zaraf kat sini. Khalfa ni adalah zaraf makan. Baik, soalan berikutnya, ayyin khabaru inna fil jumlah wa naw'ahi. Tentukan khabar inna dalam ayat ini dan jenisnya. As-soalul awal, innal ilma manafa'ahu kathira. Khabar inna dia ialah manafa'ahu kathira. Jenis ni apa? Bila kalimah manafa'ahu ni ada dhamir di akhirnya, maka kita tahu dia adalah isim. Maka jenis dia adalah jumlah ismiyah, kerana dia dimulai dengan isim. As-soalul tsani, innal muallima yashrahu ad-darsa. Khabar inna dia ialah yashrahu ad-darsa. Jenisnya ialah jumlah fi'liyah, kerana dia dimulai dengan fi'il, iaitu yashrahu. As-soalul tsalits, innal kitaba sadiqun. Khabar inna dia ialah sadiqun. Naw'uhu, jenis dia ialah mufrad, kerana dia terdiri dari satu kalimah. As-soalul rabi', innal barakata fil ikhlas. Khabar inna dia ialah fil ikhlas. Naw'uhu, jenis dia ialah syibhu jumlah, kerana dia terdiri daripada huruf jar dan majrur. Alhamdulillah telah selesai pelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.